Apa kata kalau kita offer Kuli jadi Perdana Menteri? Itu saya kata korang baring last minute tu. Kita maksudnya Mahathir dan Muhyiddin offer Kuli jadi Perdana Menteri, Anwar setakat offer jadi Timbalan Perdana Menteri. Better lagi kalau jadi Perdana Menteri, betul tak? Mesyuarat Biro Politik Majlis Tertinggi UMNO yang dihadiri oleh pengerusi Badan Perhubungan UMNO negeri-negeri kecuali Sabah dan Hajatan Kuasa Pengurusan UMNO yang dipengerusikan oleh Presiden UMNO pada 13 Oktober 2020 di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur memutuskan bahawa UMNO membuat pertimbangan untuk menarik diri dari menyokong Perikatan Nasional. Harapan saya satu saja sebenarnya, iaitu melihat negara yang lebih baik. Siapa yang sanggup depan, pergilah ke depan. Saya nak lahirkan lebih banyak generasi, lebih banyak leaders, lebih banyak jentera. Yang penting ada kesedaran. Saya selalu kata, banyak kejahatan bukan sebab ramai orang jahat, tapi kerana ramai orang baik. Saya selalu kata tak apalah, biarlah. Bila dengan timbul kesedaran ini, so paling kurang dia boleh buat, contribute adalah share. Paling kurang boleh share. Itu saya kata semua orang ada peranan masing-masing. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai majoriti atau tidak, dan juga apabila menyentuh isu berkenaan dengan adakah beliau mempunyai list atau tidak. Dan semalam saya menyentuh mengenai apa sebenarnya berkemungkinan halangan-halangan yang mungkin dihadapi dan apakah kumpulan kedua yang mungkin masuk. Dan saya kata kumpulan kedua tu dah pun masuk hari ini pukul 2.30 dan terbukti maklumat yang saya terima tu benar bahawa Tengku Razali Hamzah. Saya dah tahu bahawa Tengku Razali Hamzah akan berjumpa dengan Agong pada semalam lagi sebelum ada seorang tu yang kawan kita bagi. Sebelum tu saya dah dapat berita tersebut bahawa dia ada satu kumpulan kedua sekarang ini, di mana sebelum itu kalau kita nampak Mahathir pergi berjumpa dengan Muhyiddin Yassin, dan dalam pertemuan tersebut ada satu pakatan, satu gabungan di mana bagi memastikan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri, telah diadakan satu gerakan bagi menyekat usaha tersebut. Dan dikatakan gerakan itu pergi berjumpa dengan Agong, dan gerakan itu yang dikatakan gerakan yang akan memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan dapat menjadi Perdana Menteri. Namun macam saya kata, adakah sesiapa yang menganggap Anwar telah di game, sebenarnya orang itu telah di game. Dia main permainan dalam permainan. Dia umpama lagulah, umpama mimpi di dalam mimpi Dhamma Sutra. Umpama mimpi dalam mimpi. Dia macam Inception lah, cerita Inception kan. Mimpi di dalam mimpi, di dalam mimpi kan. Jadi kalau kita tengok sebenarnya hakikat yang berlaku, siapa yang rasa Anwar telah di game, sebenarnya dia itu yang telah di game. Sebab itu kadang-kadang kita ni main punya main kita kena belit. Kan? Banyak belit punya belit, kita yang kena belit. Okey, bismillah, minum dulu. Apa yang berlaku pada hari ini, kita pun tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah telah berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Dan dalam pertemuan beliau dengan Yang di-Pertuan Agong kira-kira pukul 10.30 tadilah, lebih kurang 10.20, 10.30 lah. Perjumpaan itu berlaku dalam kira-kira 25 minit, dan selepas 25 minit itu beliau telah keluar dan keluar kenyataan daripada istana. Kita assume lah itu kenyataan daripada istana. Saya cuma menyampaikan betul atau tidak, tapi saya assume betul lah sebab tak ada yang deny daripada istana, bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak menerima sebarang list. Dia hanya makluman, hanya makluman, tetapi tidak menerima senarai nama tersebut. Kenapa? Okey, itu benda yang kita ukaikan. Kenapa? Betul ke tidak menerima senarai nama? Adakah nama itu tidak ada? Ataupun nama itu tidak diserahkan? Kemudian pada kira-kira pukul 2.30, Tengku Razali Hamzah datang pula berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, mengadakan satu pertemuan. Selepas itu senyap. Dia tak ada press conference, tak ada menyatakan apa-apa. Dia terus senyap, dia balik, terus hilang. Habis macam itu saja. Jadi ramai membuat spekulasi. Pertemuan itu tentang apa? Kenapa ada pertemuan tersebut? Malam tadi saya menyebut bahawa akan ada satu halangan dalam bentuk orang lain yang datang. Adakah itu yang dinamakan halangan tersebut?
Kemudian selepas itu dia adakan press conference, dan dalam press conference tersebut Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri mengatakan bahawa terdapat dokumen yang sahih, yang sah, bahawa beliau mempunyai majoriti dalam membentuk kerajaan yang baru, dan kerajaan Mahyudin sekarang ini telah pun tumbang. Okey. So dah habis benda tu. Okey, press conference habis. Kenapa tak tukar lagi kerajaan ni? Okay, malam tadi saya dah sebut benda ni, ramai yang tanya lagi balik hari ni. So saya sebut lagi sekali sebenarnya, apa yang dimaksudkan sebagai tukar kerajaan, macam mana nak tukar kerajaan, apa yang dimaksudkan dengan mengikut perlembagaan. Kan malam ni Profesor Aziz Bari dia ada buat talk dengan GRM, Gabungan Reformis Malaysia, berkenaan dengan perlembagaan. Okey, sebelum itu saya silap malam tadi bila saya sebut bahawa 39 tolak 23. 39 tolak 23, 97, betul lah 17 kan? 9 tolak 3, 17 lah, betul lah. Tolak 23 orang daripada UMNO yang tidak menyokong, bermaksud ada lebih kurang dalam 17. 16 yang menyokong. 16 yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun begitu, dalam keadaan tersebut, adakah sokongan itu cukup kuat untuk membentuk kerajaan? Itu saya kata tadi, sokongan itu cukup kuat. Cuma kalau kita tolak warisan 9, kita tolak Mahathir 5, 14. So sekarang ni campurlah Syed Saddiq 1, 15. So sekarang ni 15 ini berkemungkinan akan kurang daripada Anwar punya tim. Katakanlah Anwar punya tim kurang 15. So adakah cukup daripada UMNO 16 tadi? So kalau kita tengok, cukuplah. Kan? 16 itu cukup daripada UMNO. Tetapi sekarang ini kalau kita tengok, list itu bukan setakat daripada UMNO. Kita dapati bahawa ada sokongan daripada pelbagai parti. UMNO, kita ada daripada PAS, kita ada daripada GPS, kita ada daripada parti-parti kecil komponen di Sabah. Dan kita kena faham macam ni, dia bukan parti yang menyokong, dia individu di dalam parti, dia bukan en blok. Tetapi dia individu-individu di dalam parti tersebut, di mana ini disahkan oleh sendiri oleh Zahid Hamidi dan tidak dapat disangkal oleh parti-parti lain. Malah sebenarnya kalau GPS mengatakan bahawa dia tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, betul lah. GPS mengikut Alexander Nantalinggi tidak menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagaimana GPS juga tidak menyatakan sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Kan? GPS tidak pernah menyatakan sokongan kepada Muhyiddin Yassin sehinggalah membentuk kerajaan. Saya maksudkan pada awal-awal sewaktu Februari, Mac hari itu, Februari lah, sebelum 29 Februari, GPS tak pernah mengatakan mereka menyokong siapa. GPS dia sentiasa main play safe. Dia sentiasa main game yang play safe. Siapa jadi kerajaan dia sokong asalkan dia kerajaan. Dia tak jadi pembangkang. Itu je. Ini permainan politik GPS dan kita dah tahu sangat GPS punya permainan politik ni macam mana, dan kita tahu macam mana bentuk dia, kita dah tahu bagaimana dia punya kaedah dan cara dia, dan itulah yang kita pasti. Namun begitu. Okey. Kita go one by one. Sebelum itu saya nak betulkan sikit lagi apa yang malam tadi lepas saya cakap bahawa kalau antara rintangan adalah Muhyiddin announce untuk pembubaran parlimen. Maksudnya parlimen dibubarkan, pilihan raya diadakan. Kemudian ada yang mengatakan bahawa mengikut perlembagaan bahawa Agong mempunyai hak untuk tidak bersetuju kepada pembubaran parlimen. Saya kata secara perlembagaannya betul. Okey, betul. Saya tak menafikan Agong mempunyai hak untuk menyatakan bahawa kalau sekiranya Perdana Menteri itu hendak membubarkan parlimen, maksudnya mengadakan pilihan raya, Agong mempunyai hak untuk challenge dan membatalkan permintaan tersebut dengan mengatakan tidak, maksudnya tak boleh ada pilihan raya. Okey, betul. Namun begitu, tidak pernah dalam sejarah, itu semua hanyalah akademik, tertulis di atas kertas. Tidak ada perkara itu pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Dalam sejarah kita tak pernah benda ini berlaku, dan dalam sejarah Malaysia apa yang berlaku dalam beberapa bulan ini tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Jadi selama ini kita hanya bercakap berdasarkan akademik. Okey, akademiknya memang Agong mempunyai hak untuk membatalkan kalau sekiranya Perdana Menteri nak membubarkan parlimen. Ya, secara akademik. Namun begitu, ini akademiknya. Dan kita tahu sesiapa yang belajar undang-undang, siapa yang belajar undang-undang. Kadang-kadang perkara yang akademik pun boleh diinterpretasikan berbeza daripada apa yang kita faham dan apa yang academician faham. Banyak peristiwa-peristiwa, even kalau bukan melibatkan politik pun,
dalam kes-kes yang even yang kes sampai ke federal court. Kalau siapa yang faham, tahu, saya belajar law, tahulah Adona Properties punya kes kan. Dua kes yang berbeza, satu bukan kes yang berbeza. Dua senario yang sama, fakta kes yang sama, cerita yang sama, di dua mahkamah persekutuan yang berbeza, dua-dua memberikan kontradik punya statement, kontradik punya judgement. Kontradik judgement yang mana akhirnya bila kita belajar balik judgement tersebut, kita tahu bahawa federal court itu salah dalam membawa hukuman, menjatuhkan hukum di dalam kes tersebut. Bermaksud walaupun undang-undang itu jelas, namun begitu kadang-kadang, itu saya sebut dengan kawan saya semalam, kadang-kadang ini Malaysia bang, dia akhirnya jadi Malaysia boleh. Sebab tu saya kata kerajaan 22 bulan tu pun boleh tumbang. Sabah yang ada solid number belasan numbers tu pun boleh tumbang. Ini kan pula sekadar untuk kita nak ubah apa yang ada di dalam perlembagaan. Bukan ubah perkataan dia, tetapi ubah makna dia, interpretasi dia. Anything can be interpreted. Dia interpretkan. Betul lah sebut perkataan tu. Dia interpretkan mengikut apa yang kita nak, mengikut keadaan situasi tersebut. Itu yang perkara yang kita kena faham dalam bila kita bercakap mengenai undang-undang. Ya, secara akademiknya itu, secara akademiknya ini, secara asasnya itu, secara asasnya ini, tetapi akhirnya dia kembali kepada realiti, akhirnya dia kembali kepada interpretasi. Dan mana-mana undang-undang yang lama still terbuka kepada interpretasi, still terbuka kepada still terbuka kepada persoalan dan perbincangan. Saya bagi contoh yang jelas, macam saya bagi contoh kes Kalung Ningkan dulu kan, di mana TYT dikatakan tidak mempunyai kuasa untuk menukar Ketua Menteri Sarawak pada masa itu, tetapi 2009 kalau kita tengok Sultan mempunyai kuasa untuk menukar Menteri Besar pada waktu ketika itu. So akhirnya dia punya cerita tu timbal balik, perbincangan itu timbal balik. Tak apa. So daripada segi asasnya kita kata dia kembali kepada interpretasi, dia kembali kepada perbincangan akademik, dia balik kepada perbincangan mahkamah. Namun begitu, dapatkan poin yang saya nak sampaikan. Kita kena fikir all possibilities. Kita kena fikir semua kemungkinan. Kan? Orang kata tak mungkin kerajaan jatuh pada Februari lepas. Akhirnya kerajaan jatuh juga pada Februari yang lepas. So bagaimana kemungkinan itu akhirnya kita kena bawa ke atas meja untuk kita katakan kita kena sedia kalau kemungkinan ini berlaku. Okey, itu kita dah get it out of the way. Semalam saya ada cerita mengenai akan ada satu kumpulan yang akan pergi esok hari, which is hari ni lah. Dan akhirnya betul, pada pukul 2.30 tadi perkumpulan itu datang untuk berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan sesuatu. Apakah sesuatu itu? Kalau saya tahu pun saya tak boleh nak cerita. So senang cerita saya kata saya tak tahu je lah, senang cerita. Tetapi yang kita nampak fakta kesnya, apa yang saya cakap semalam itu betul, bahawa Kuli datang berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong pada kira-kira pukul 2.30 petang tadi, membawa sesuatu, perbincangan. Kenapa? Itu soalan yang kita kena fikirkan. Kenapa? Kenapa perkara itu terjadi demikian? Sound clear? Okay. Kenapa ada perbincangan yang kedua itu? Kenapa ada grup yang kedua yang datang membawa perbincangan berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong? Apakah Anwar sekarang ini tidak mempunyai majoriti? Pukul 10.30 tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Kemudian kira-kira pukul 2.30 Yang Kuli datang berjumpa Yang di-Pertuan Agong. Kemudian lepas itu kalau kita tengok istana mengeluarkan satu kenyataan mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak presentkan list. Dia ada perjumpaan, dia ada mengatakan numbers, tetapi list itu tidak diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey. Semalam, 2 hari lepas, bukan semalam, 2 hari lepas, Mahathir ada berjumpa dengan Muhyiddin Yassin. Kemudian hari ini Mahathir menyatakan dia tidak akan memberikan apa-apa sokongan. Ini kebijaksanaan. Muhyiddin Yassin Mahathir berjumpa dengan Muhyiddin Yassin, dan kita faham kalau Mahathir berjumpa dengan Muhyiddin Yassin, ada sesuatu perbincangan yang sedang dibincangkan, ada satu perkara yang sedang dibincangkan dan kena berhati-hati. So daripada situ, bila ada pertemuan tersebut, so kita put a close loop. Kita lihat secara dekat apa sebenarnya yang berlaku. Okey, ini plan Mahathir, betul atau tidak? Ini
Ini yang digembar-gemborkan. Kita kena faham, motivasi Mahathir adalah memastikan bahawa Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri. Itu motivasi Mahathir. Dan saya boleh bercakap begini kerana saya boleh nyatakan sekarang ini dalam list tersebut tidak ada pejuang. Pejuang tidak ada dalam list Anwar, Mahathir tidak ada dalam list Anwar, dan ini dinyatakan oleh Datuk Seri pada 23 hari bulan yang lepas, pada press conference yang lepas. So dalam list itu tidak. So saya boleh nyatakan motivasi Mahathir adalah memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Itu motivasi dia. Itu dia punya objektif dia. Kenapa? Yang tu kena tanya Mahathir lah, tetapi kita boleh spekulate. Orang spekulate lah kerana kroni dia, kerana dia nak anak dia, kerana itu, kerana ini. Tapi saya nampak dia mau kepada personal vendetta. Dia ini isu peribadi di mana bagi dia kalau Mahathir Anwar menjadi Perdana Menteri, maka itu adalah satu kekalahan Mahathir, tamparan kepada Mahathir, terutama perkara itu berlaku pada tahun 2020 di mana sepatutnya inilah wawasan yang melibatkan Mahathir, tapi tak ada. So Mahathir kena datang dengan satu plan yang betul-betul, orang kata plan yang tak boleh nak di-deny. Orang tak boleh nak deny plan ini, dan plan ini kena berjaya supaya memudahkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh menjadi Perdana Menteri. Dia akhirnya mengakui bahawa Anwar Ibrahim ada majoriti. Dia tak boleh deny. Dia tak tahu siapa. Raja Petra come out lah dengan list ini, list itu. Orang ni come out list ini, list itu. Akhirnya yang tahu list tersebut hanya beberapa orang dan di-keep secret secara rahsia. Adakah Agong tahu? Yang ni kita akan cerita selepas ini. So ni kita cerita Mahathir dahulu. So Mahathir dia ada punya plan dia. Plan dia adalah untuk memastikan bahawa Anwar tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Dan antara blogger yang digunakan untuk memastikan rancangan ini tidak berjaya adalah Raja Petra Kamarudin dan juga Jul Fazli. Ini kita tahu mereka ini adalah paid cyber troopers, paid bloggers yang akan sanggup mengatakan apa sahaja, no matter how ridiculous it is. Tak kisah betapa bodohnya benda itu. Macam itu Jul Fazli kata, Anwar membawa bioweapon untuk nak bunuh Agong. Kita rasa macam bodohnya budak ni. It's not bodoh. It's how they will use any means necessary untuk memastikan bahawa this is desperate measures. Desperate time call for desperate measures. So akhirnya ini desperate measures yang dia nak kena gunakan. So dia bayar dia orang semua untuk menyatakan perkara-perkara itu. Okey, itu yang pertama. Kemudian walaupun dia kata Anwar dibayar lah sebagainya, tapi sebenarnya dia orang dibayar. So apa dia punya plan? Apa rancangan dia? Sabar, sini saya nak cerita lah ni. Saya kena susun dulu ayat dia. So setelah perbincangan tersebut dia kata, okey, macam mana cara kita nak memastikan Anwar ni supaya Anwar ni akhirnya terkalah. And then perbincangan dia dengan Mahyudin macam ni. Mahyudin, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, engkau akan jadi pembangkang. Okay? Engkau jadi pembangkang, menteri-menteri engkau semua akan jadi pembangkang. Kau tak akan dapat apa-apa, jawatan-jawatan JLC semua kau akan habis. Orang-orang kau MPKK, kau punya ahli majlis, negeri-negeri yang kau perintah termasuk Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Melaka, Perak akan jatuh. So bagaimana sekarang? So daripada itu berlaku, apa kata kalau kita jadikan Kuli Perdana Menteri? Okay, sekarang ini ada ura-ura mengatakan bahawa dalam kabinet Anwar Ibrahim, Kuli akan jadi timbalan Perdana Menteri. Adakah itu benar? Jawapannya adalah saya tidak tahu. Jawapannya saya tidak tahu. Faham tak? Adakah itu benar? So jawapan dia saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Okey, saya tidak tahu. Okey, jadi dalam hal tersebut dia kata, okey, sekarang ini Kuli ni dalam cerita naratif ni jangan quote saya pula. Ini semua orang dah tahu cerita ni, okey? Dan saya pun dah tahu tentang benda ni 2-3 hari lepas dah. Sebelum Anwar jumpa Agong pun kita dah tahu dah. So bila dalam keadaan tersebut, okey. Sekarang ni Anwar offer Kuli jadi timbalan Perdana Menteri. Apa kata kalau kita offer Kuli jadi Perdana Menteri? Itu saya kata korang baring last minute tu. Kita maksudnya Mahathir dan Muhyiddin offer Kuli jadi Perdana Menteri, Anwar setakat offer jadi timbalan Perdana Menteri. Better lagi kalau jadi Perdana Menteri, betul tak? So akhirnya dia jumpa Kuli. Ini naratif yang diceritakan. So betul atau tak betul, kita dengar je naratif. So jumpa Kuli, bagi tahu Agong, sekarang ini Kuli yang ada majoriti. Siapa yang akan sokong Kuli?
Ini kita tengok dulu siapa yang akan ada. Kalau Kuli ada majoriti, siapa yang akan sokong Kuli? Yang pertama, kalau kita tengok secara majoritinya yang sokong Kuli, majoriti yang sokong Kuli adalah daripada geng yang ada sekarang, kerajaan. So kalau kita tengok kerajaan ada sekarang ada 112. Ambillah 113. Katalah 112, ambillah 112. 112 orang yang sokong Kuli. Okey, tak cukup lagi. Sebab apa 112? Akhirnya geng-geng UMNO yang nak melompat pergi ke Anwar tu, dia nak melompat pergi ke Anwar sebab dia tak suka dengan Muhyiddin. Dia tak suka dengan Bersatu. Tapi kalau Kuli jadi Perdana Menteri, UMNO yang akan berkuasa. Jadi tak ada sebab lagi dia orang nak melompat, betul tak? Jadi stay status quo. So akhirnya kita ada 112. Ditambah pula dengan Pejuang. Pejuang tadi ada 6. Termasuklah Syed Saddiq lah 6. Kan? 112 campur 6. Campur pula Warisan 9. So akhirnya majoriti Kuli ni lagi besar daripada majoriti yang ada daripada yang Anwar. So UMNO tak jadi melompat, Pejuang pergi kat situ, PAS pun tak jadi melompat sebab masih kekal sebagai kerajaan. Dia orang nak melompat tu sebab dia tak suka dengan Muhyiddin Yassinnya dan tak suka dengan Bersatu je. Sekarang ni apa yang kita buat? Sekarang ini Bersatu kat atas, UMNO kat bawah. Kita cuma terbalikkan, UMNO kat atas, Bersatu kat bawah. Akhirnya apa yang Bersatu tak rugi? Yelah dia hilanglah jawatan menteri, mungkin Kuli akan ada kabinet dia sendiri. Tak apalah, tak apa ambil kabinet dia sendiri, tapi tak adalah Bersatu akan hilang semua jawatan. Baiklah tu, kalau tak hilang semua jawatan pun baiklah. Dia pergi dekat situ kan. Dia pergi, dia jumpa dengan dia masih lagi berkuasa lah, dia masih jadi kerajaan dan Anwar tetap jadi pembangkang. Masuk PRU ke-15 pertandingan kita akan menang sebab kita bergabung. Mufakat Nasional bergabung, kita tak berpecah, Mufakat Nasional tak berpecah, PKR kalah, akhirnya Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri, aku pun mati celik. Ini naratif bukan dia cakap macam tu, itu naratif dia. So itu cerita dia last minute. So nak present, nak bagi tahu bahawa Kuli ni ada majoriti, maka pukul 2.30 dia pergi jumpa dengan di-Pertuan Agong untuk menyatakan plan demikian, untuk menyatakan keadaan demikian. Okey, ini naratif dulu. Ini bukan apa yang sebenarnya berlaku. Ini saya cerita apa yang nak diberlaku. Sebab tu saya kata, orang yang kata Anwar kena game, sebenarnya kena game. Sebab ini game dia dalam game. Okey, ini game dia dalam game. Oh, so bermaksudnya Anwar tak ada majoriti lah. Habislah Anwar macam ni. Game Mahathir dah berjaya. Maksudnya Kuli akan menjadi Perdana Menteri selepas ini. Timbul satu masalah. Yang ni saya tak tahu nak cerita ke tak cerita kita tengok dulu bulan, tak ada bulan. Nak cerita ke tak cerita pun ni. Timbul satu lagi masalah. Dan saya rasa ramai orang tahulah, saya cerita je lah. Masalahnya adalah Kuli ni bukanlah orang yang tamak dan bercita-cita tinggi sebagaimana yang Mahathir fikir. Mahathir fikir kalau dia offer, sebab Kuli ni dulu pernah hampir nak mengalahkan Mahathir dalam pemilihan parti Perhimpunan Agong UMNO. Kalau siapa yang ingat yang kes dia pakai tenggolok salib tu kan dekat Sabah tu. And hampir nak mengalahkan Mahathir sebagai presiden UMNO pada waktu itu. Kuli hampir-hampir menjadi Perdana Menteri. Kuli hampir, all that. Akhirnya dia kata, inilah peluang kita nak jadikan Kuli Perdana Menteri. Dan Kuli mesti ada cita-cita tu. Satu perkara yang kita tak sedar, Kuli ada cita-cita tu, tetapi itu cerita tahun 89. 89 kalau 90 berapa? 40 tahun. 2000, 2010, 2020. 30 tahun. 30 tahun dahulu, 31 tahun dahulu. Itu cerita 31 tahun dahulu. Cerita yang berlaku sekarang ini, bila Kuli berjumpa dengan Yan di Pertuan Agong, hanyalah berkemungkinan, ni kemungkinan dan dengar daripada sumber yang saya katakan bahawa untuk reiterate, untuk mengukuhkan dakwaan bahawa Anwar Ibrahim mempunyai majoriti. Untuk mengukuhkan dakwaan bahawa Anwar Ibrahim mempunyai majoriti. Siapa di dalam majoriti itu? Kuli tak ada numbers. Kuli tak ada nama.
bukan tak ada numbers. Tak ada nama tetapi dia dimaklumkan ada. Kan? Dan selepas ini, dan saya akan ceritakan apa yang berlaku lepas ni. Akhirnya yang nak game kena game. Yang nak game kena game. So akhirnya Azmin kata tak pandai kira numbers lah, salah kira matematik lah. Semalam saya kira salah kira matematik kan. Salah kira matematik lah, itulah inilah. Willy Mongin pun kata hari ni salah kira matematik. Saya kata yang salah kira matematik bukan salah kira matematik. Tetapi matematik itu sengaja diletakkan demikian sebab dia bukan darab dan bahagi. Tetapi dia adalah factorial. Dia adalah irrational number. Sorry, bukan factorial. Irrational. So, apa itu irrational numbers? Pergilah belajar matematik, cari apa itu irrational numbers. So, balik kepada cerita kita tadi. So, akhirnya game itu berjalan sebagaimana dia berjalan. Tapi ada, kalau macam tu, kalau Guli jadi Perdana Menteri macam mana? Ini, kalau sekiranya itu berlaku, ini sebagaimana sumber yang saya dapat. Tapi kalau benda yang saya cakap tu salah, salah lah kan. Tak ada siapa boleh teka apa yang ada dalam tu kecuali Kuli dengan Agong je yang tahu. Ini sumber saya yang cakap kan. Tak apalah, itu kita cerita lain. Soalan yang kedua, adakah Agong mempunyai majoriti? Agong. Adakah Anwar telah present senarai tersebut kepada Agong? Dinyatakan bahawa Anwar tidak menyatakan jumlah tersebut kepada Agong. Kalau ada, kenapa dia tak present? Kenapa dia tak bagi? Betul ada yang tulis tadi, Muhyiddin pun tak bagi. Muhyiddin tak bagi SD, Agong panggil lepas itu seorang-seorang. Jawapannya adalah senarai itu telah diserahkan kepada Agong. Betul? Bukannya senarai itu Agong, saya tengah nak susun ayat ni. Bukannya senarai itu Agong tak ada, tetapi Agong tak lihat. Beza. Bukannya senarai itu Agong tak ada, Agong tak lihat senarai tersebut. Jadi kenapa kenyataan sebegitu? Kenyataan tu kenyataan lah. Dan kenyataan tu tak salah pun. Betul lah, Agong tak lihat lagi senarai tersebut. Betul lah, dia permainan ayat. Agong tak lihat lagi. Kenapa Agong tak lihat? Untuk mengurangkan risiko senarai itu bocor. Sebab itu mereka yang kata ini senarai itu, senarai ini, senarai itu, bagi saya itu penipuan. Itu adalah satu senarai penipuan. Dan kalau betul, itu kebetulan. Saya pun boleh buat senarai kalau saya nak. Kita boleh teka-teka lah. Kan? So, kenapa? Ini persoalan yang sebenarnya yang kita kena tengok. Kenapa? Kenapa beria sangat tak nak senarai ini? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham. Fahmi Fadzil dah keluarkan kenyataan hari ini bahawa Perdana Menteri belum meletak jawatan. So, apa move hari ini untuk tujuan apa? Move hari ini ada membawa beberapa implikasi. Implikasi pertama adalah untuk Agong memanggil Muhyiddin Yassin untuk menyatakan adakah beliau masih command majority, dan kalau beliau masih command majority, dia kena come up with a list bagi dekat Agong. Kalau tidak ada, maka beliau hendaklah meletak jawatan. Ini saya sebut malam tadi tapi saya ulang balik. So Anwar ni dia nak bawa Agong supaya Agong menyatakan kepada, sebab Agong yang punya kuasa kepada Muhyiddin Yassin bahawa beliau sudah hilang majoriti. Untuk membuktikan dakwaan Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin Yassin kena datangkan kepada Agong list yang sebenar bahawa beliau masih command majority. So kalau beliau masih command majority, kena buktikan bahawa beliau masih command majority. So macam mana cara nak membuktikan? Iaitu dengan cara iaitu dengan cara datang dengan list, come up with the list, datang dengan list yang baru, list yang ada, untuk membuktikan bahawa beliau ada majority. So kalau beliau tidak mampu untuk datang dengan list yang baru, ini tujuan Datuk Seri Anwar adalah untuk Agong panggil dia. Macam saya kata semalam, kita jangan expect Anwar bagi dia punya list, okey, terus Agong mengumumkan dengan ini beta mengumumkan Anwar lah Perdana Menteri. Dia bukan macam tu. Prosedur dia tak boleh macam tu. Dia, sebab kita masih ada Perdana Menteri yang sah. So bila ada Perdana Menteri yang sah,
maka tugas Agong adalah sebagai macam referee lah. Kita kata macam referee lah. Minta maaf lah Agong Yang Tuan Agong minta maaf kalau saya kata macam referee pula. Dia macam referee, di mana dia kena panggil. Okey, referee ni macam permainan pula, tapi dia macam orang tengah lah, senang, mediator lah. Senang cerita. Okey. Dia kata dia ada majoriti. Kau ada majoriti tak? Kau ada majoriti. Okey, present your majority. Itu yang pertama. Yang kedua, tak lama lagi bulan 11 ni ada persidangan parlimen. So Agong boleh minta agar dibuktikan di dalam Dewan Rakyat bahawa Muhyiddin masih mempunyai majoriti. So kena bawa ke dalam Dewan Rakyat. Usah lambat lagi lah, taklah lambat sangat. Paling kurang pun yang akan datang ni. Semalam saya sebut setahun setengah lagi nak pilihan raya. Saya silap. Betul lah, sebenarnya betul setahun setengah, tapi setahun setengah tu benda lain. Yang sebenarnya 2 tahun lebih lagi nak pilihan raya. Okey, tak apalah, 2 tahun lebih nak pilihan raya. Saya nak bagi tahu bahawa akhirnya mana cerita so nak bawa benda ini, nak bawa Muhyiddin Yassin ini ke parlimen untuk desak beliau supaya diadakan desakan daripada Agong, desakan daripada rakyat, adakan undi. Adakan undi bahawa Muhyiddin mempunyai majoriti. So adakah Muhyiddin Yassin berani untuk membawa perkara ini ke parlimen, adakan sidang parlimen tergempar untuk membuktikan beliau masih lagi mempunyai majoriti, ataupun beliau masih lagi menikus di bawah press conference, doa-doa dan kenyataan-kenyataan umum yang sebenarnya kalau ikutkan DG dah pergi buat ucapan, tak payahlah nak ulang balik benda yang sama. Tak payahlah nak ulang balik benda yang sama. Jadi kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ini, itu tujuan Datuk Seri Anwar Ibrahim bawa perkara ini berjumpa dengan Agong. Itu ramai tak faham situasi ini. Ada yang kata kalau macam tu hari Jumaat ini boleh angkat sumpah lah. Hari Ahad ini boleh angkat sumpah lah. Macam mana kata? It is not as simple as that lah. Dia taklah straightforward itu. Dan untuk kita nak bawa ataupun angkat sumpah dalam keadaan yang ada sekarang ini, kena ada solid evidence mengatakan bahawa majoriti itu ada. Okey, itu dua kaedah tadi ya. Kaedah pertama, Muhyiddin kena present, kalau tak letak jawatan. Kaedah kedua, bawa ke Dewan Rakyat. Kaedah yang ketiga, di mana Agong akan panggil raja-raja bersidang, Agong akan panggil ketua raja Peguam Negara untuk bagi advice kepada beliau, baginda, dan juga kemudian baginda akan membuat satu keputusan adakah telah jatuh kerajaan Muhyiddin ataupun tidak. Okey, itu perkara yang berlaku. Apa lagi saya lupa nak cerita tadi? Adakah maksudnya saya dah jawab adakah surat itu tidak dipresent kepada Agong? Sudah dipresent kepada Agong. Dan numbers itu sudah dipresent kepada Agong. Bezanya adakah Agong melihat atau tidak, itu cerita. Kenapa? Kita kena faham kalau sekiranya sidang parlimen itu diadakan tergempar pun berkemungkinan minggu depan. Katalah sidang parlimen itu diadakan minggu depan, isu dia apa dia? Apa akan menjadi isu? Isunya adalah kalau diketahui umum senarai mereka yang nak melompat tersebut, ada kemungkinan pembelian. Itu yang tadi saya tertarik dengan ada seorang dia kata 120 ekor kambing nak melompat. Nak ikut. Kenapa tak dedah je pasal kambing tu? Ada seorang reply, ialah takut musang ngap. Betul lah tu. Kerana kita faham permainan geng-geng ini di mana mereka akan cuba untuk membeli, untuk intimidate, untuk nak buat itu, buat ini. Sebab itulah kenapa senarai-senarai tersebut tidak dinyatakan dan tidak disenaraikan di dalam di dalam kali ini, di dalam senarai ini. Tapi senarai itu ada. So, game seterusnya adalah jangan risau, jangan takut. Jangan takut, jangan khawatir. Itu kentut bukan petir. Ada orang quote saya nanti kan. Hashtag janganlah kita penin. Hashtag janganlah penin. Dan tak payah penin-penin. InsyaAllah bahawa game is going, berterusan. Dan kalau tak jadi pun dia disebabkan oleh halangan-halangan yang saya nyatakan. Majoriti ada, numbers ada. Sekarang kita tunggu kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong untuk melakukan langkah yang seterusnya. Okey? Macam itu je kot. Terima kasih kerana menonton. Teruskan share.
Kita jumpa lagi pada malam yang akan datang. Selamat malam. Salam reformasi. Lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe